Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aina Syafiqat binti Muhammad, pemegang kad matrik D202010939196. Saya daripada ISMP Bimbingan dan Kaunseling. Hari ini saya akan memberikan pengucapan awan saya yang bertajuk Kesejahteraan Mental dan langkah-langkah menangani stres atau tekanan. Seperti yang kita tahu, pada akhir-akhir ini kita dapati kesihatan mental rakyat Malaysia semakin menurun disebabkan oleh penularan COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan. Kita perlu sedar bahawa mempunyai kesihatan mental yang baik dapat membantu kita mencegah berbagai penyakit dan gangguan yang berkaitan dengan kegelisahan atau kemurungan. Mengalami kegelisahan dan kemurungan yang melampau akan memberi impak negatif kepada hidup kita dan tubuh badan kita. Seterusnya, kita pergi kepada apa itu stres dan tekanan. Stres atau tekanan merupakan tindak balas fizikal, emosi dan mental yang dialami oleh seseorang individu apabila tuntutan tidak dapat dipenuhi. Mengalami tekanan yang berlebihan dalam masa jangka panjang yang tidak terkawal, ia akan menyebabkan berbagai kesan negatif dan akan memudaratkan kesihatan kita. Contoh yang boleh menyebabkan tekanan seperti hilang pekerjaan, bergaduh dengan orang tersayang atau tekanan belajar. Jadi, mari kita lihat apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menangani stres atau tekanan. Langkah yang pertama ialah kita perlu mengurus masa dengan baik. Kita perlu meluangkan masa yang secukupnya untuk setiap tugasan. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap realistik membantu anda menilai masa yang diperlukan dan elakkan diri daripada melakukan sesuatu dalam masa yang singkat. Contohnya, pelajar perlu membina satu jadual waktu belajar dan juga satu jadual waktu tugasan. Hal ini adalah untuk mengelakkan pelajar tersebut mengalami stres disebabkan oleh menyiapkan kerja dengan masa yang singkat sehingga tidur tidak cukup. Langkah yang kedua ialah hadkan komitmen anda. Tentukan keutamaan dan tunda tugasan berdasarkan kepentingan setiap pilihan. Ini mampu meringankan bebanan dan memberikan lebih masa peribadi untuk rileks. Contohnya, pelajar perlu hadkan penyertaan dalam persatuan kerana ia merupakan komitmen yang besar. Jika komitmen itu terlalu besar, maka kita merasakan tidak cukup masa untuk menyiapkan tugasan belajar dan kita akan mula rasa tertekan. Jika kita jenis yang tidak boleh buat banyak benda dalam satu masa, jangan memaksa diri anda untuk menyiapkan komitmen yang banyak kerana hanya kita yang tahu kekuatan diri kita sendiri. Langkah yang ketiga yang saya akan kongsikan ialah mengekalkan aura positif dalam diri kita. Kita perlu fokus kepada perkara-perkara yang positif dalam kehidupan. Ini adalah untuk memberikan perasaan yang positif tentang masa depan. Dalam masa yang sama, tekanan-tekanan yang kita rasai akan turut hilang. Langkah yang terakhir untuk menangani tekanan ialah ambil masa untuk bertenang atau rileks. Jika kita mengalami tekanan yang melampau, kita perlu bertenang dan cuba melakukan teknik breathing atau teknik pernafasan. Untuk melakukan teknik ini, anda perlu duduk dalam keadaan yang selesa, tarik nafas dalam-dalam dan kosongkan pemikiran. Apabila fikiran sudah kosong, hembus nafas perlahan-lahan seolah-olah anda membuang segala tekanan dan pemikiran yang negatif. Lakukan teknik ini sebanyak 3 hingga 7 kali sehari sehingga anda rasa bertenang dan rileks. Selepas itu, ambil masa untuk berehat selama 15 minit sebelum kembali menyiapkan tugasan anda. Dengan ini, kita perlulah sentiasa menjaga kesihatan mental supaya kita tidak akan mengalami tekanan yang melampau sehingga boleh membawa kepada kemurungan dan kegelisahan yang melampau. Jika anda tertekan, bolehlah lakukan langkah-langkah yang saya beritahu tadi. Itu sahaja daripada saya mengenai topik kesejahteraan mental dan langkah-langkah untuk menangani stres atau tekanan. Sekian, terima kasih.